Rahim. Okey. Terus. Okey. Jadi pecahan tidak wajar bermaksud nombor yang besar duduk di atas, nombor yang kecil duduk di bawah. Saya ulang sekali lagi. Pecahan tidak wajar adalah sebaliknya pecahan wajar tadi. Pecahan tidak wajar, budak yang badan besar duduk ke atas, budak badan kecil duduk kat bawah. Tapi saya tanya dulu. Contoh, gajah. Okey, gajah duduk kat atas ni. Bawah ada semut. Boleh tak? Cuba tulis kat komen. Gajah duduk atas ni. Bawah ada semut. Ataupun tikus lah, ambil tikus. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Kenapa Lokman? Cuba beritahu saya kenapa, sebab. Jadi penyek ke? Matilah tikus. Mati tikus. Tak, okey bagus Anis. Takkan 3 orang je. Yang lain boleh lah tu. Siapa tak jawab bermaksud dia kata boleh lah tu. Gajah duduk atas tikus. Tak boleh. Okey, Anis cakap tak boleh. Lokman cakap tak boleh. Tahu. Betul lah. Tak boleh lah. Gajah duduk atas. Sebab itulah namanya pecahan tidak wajar. Sebab dia tak boleh. Tidak wajar ni tak boleh. Okey. Tak boleh. Maksudnya budak badan besar duduk atas. Lepas tu awak letak budak kecil kat bawah. Contoh lah. Saya berdiri atas Lokman. Nokman. Contoh saya ni, saya berdiri atas Nokman. Nokman tengah duduk kat kursi, saya berdiri atas bahu awak. Agak-agak Nokman, apa yang menjadi kat Nokman? Tercabut bahu dia. Betul tak? Saya dah berat 90 contohlah. Berat saya 75. Okey? Tak logik. Jadi namanya, sebab tu nama pecahan tidak wajar. Okey, siapa faham maksud dia? Dia berlawan tau. Tadi pecahan wajar, budak kecil duduk kat atas, budak besar duduk bawah. Pecahan tidak wajar, budak besar duduk kat atas, budak kecil duduk kat bawah. Siapa faham? Cuba kami yang faham. Betul betul ya. Kalau tak faham, contohlah saya berdiri atas Zara. Apa yang berlaku pada Zara? Zara akan patah tulang belakang. Sebab Zara punya berat baru 20 lebih. Saya dah 79. Faham sikit lah. Okey, tak apa. Jadi sikit-sikit lama-lama jadi. Okey, boleh? Masuk ICU. Tak ada. Saya takut masuk ICU tu satu. Masuk tempat lain. Masuk hospital. Hospital apa? Tukar tangan palsu tu. Okey. Jadi yang itu dah faham, tak ada masalah. Okey, tulis dekat ruangan komen. Contoh pecahan tidak wajar. Apa-apa nombor je. Yang penting besar ke atas. Macam Emil. Emil laju je, Emil. Tu 100,000 tu banyak sangat, Emil. Pecahan nombor awak tak sampai 100,000 pun. Awak sampai 1,000 pun jarang lah. Untuk pecahan selalu nombornya paling tinggi ialah hanya 100. Okey, 54 per 15. Okey, Amal Ryan betul. Nokman takkan 4 je. Lupa. Nokman 100 per 4. Okey, boleh. Tapi kesian je Nokman. Awak bagi 100 duduk atas budak 4 kilo. Penyek je Nokman. Okey, Amal salah. Sebab Amal dengan Anis. Anis pun salah. Anis kena buat nombor yang besar dulu, baru buat nombor kecil. Ingat, pecahan tidak wajar orang yang badan besar duduk kat atas. 1 bilion. Ni cerita maharaja lawak Emil ni. Pandai awak ya. Tentang ada 3 kat rumah. Okay, Anis betul. Auni betul. Siapa lagi? Ashraf betul. Uman betul. Izzikri 146 duduk atas budak 5 kilo. Mati ni. Izzikri 146 ni berat tahu berat apa? Berat lembu tu. Duduk atas budak yang kecil sekali tu, macam Zara tu kan. 5 kilo je. Okey? Okey, betul, bagus. Jadi pecahan tidak wajar dengan pecahan wajar. Senang je kan? Betul tak? Senang je. Tak susah mana pun. Walaupun awak baru belajar hari ni, macam Azra, dia dah jadi Emir dah tu. Banyak betul nomornya. Tu kalau saya tanya berapa ribu ke berapa juta tu. Main buat je kosongnya banyak-banyak. Awak belajar sampai tahun 6, paling tinggi nombor 1 juta tak sampai 100 juta, 1 bilion macam awak tadi cakap. Okey. Jadi pecahan wajar dah. Pecahan tidak wajar sudah. Saya nak terangkan dulu je dulu. Okey, dan yang terakhir ialah nombor bercampur. Okey. Satu soalan saya nak tanya awak. Siapa yang pernah pergi restoran? Cuba tulis kat komen pernah. Dan tulis makan apa awak selama ni? Selama ni awak datang restoran makan apa? Makan nasi ayam ke? Makan sate ke? Izzati tengok tu dia conteng-contengnya. Izzati Indah Perenggi ni. Cuba tulis. Siapa yang pernah pergi restoran, awak makan apa? Lokman. Lokman tak pernah makan restoran. Dia betul Lokman. Bukan baru ni update dia awak makan kat restoran.
Lagi-lagi baru ni yang pergi bercuti seminggu. Siapa makan Maggi? La ilaha illallah. Banyak-banyak makanan Maggi juga dia cari kat restoran. Banyak kali makan nasi kandar. Oh, padan lah Ashraf. Tengok pipi sikit. Dah terkeluar daripada baju lah. Nasi ayam penyet. Oh lah, setakat nasi ayam penyet. Dipenyet-penyetkan je Zara. Apa lagi? Mi goreng, ikan siakap 3 rasa tanpa nasi, easy. Makan ikan je Apanya, jimatnya. Okey. Jadi semua pernah makan, betul? Jadi saya nak anggap nombor bercampur ni bermaksud awak makan nasi campur. Siapa pernah dengar nasi campur tu apa dia? Cuba beritahu apa yang ada dalam nasi campur. Campur-campur. Okey, Amar kata campur-campur. Campur-campur apa Amar? Campur apa? Lauk ke, sayur ke, nasi ke apa? Apa selalu awak dapat kalau nasi campur? Awak tak pernah makan nasi campur? Iris, biar betul. Sian awak. Campurkan nasi dengan mi. Itu nasi ambeng. Tak pernah tengok sebab tak pernah makan. Okey, lagi lain-lain. Campur lauk saya. Pandai Ashraf. Okey, nasi campur bermaksud nasi yang ada lauk dan ada sayur. Betul? Nasi yang ada lauk dan ada sayur. Kenapa cikgu cerita pasal nasi campur? Sebab nombor bercampur sama macam nasi campur. Cuba kita tengok. Saya lukis kenapa Okay. Sekarang ni ialah nombor bercampur. Okay. Cuba awak bayangkan tu adalah pinggan awak. Pinggan nasi. Okay. Nombor 2 tu agak-agak nombor 2 tu apa benda yang awak letak paling banyak dalam pinggan awak? Kalau awak beli nasi, apa benda yang paling besar awak ambil? Nasi ke lauk? Cuba tulis kat komen. Nasi. Asyad kata nasi. Okay. Yang lain. Nasi. Betul. Serius lah nasi. Amal. Okay. Amal lauk. Okay. Yang lain. Lauk. Okay. Lauk ayam. Ayam pun lauk, ikan pun lauk. Itu pasal makanan lapar pula. Tak apa, biasalah tu. Nak bagi faham, senang macam tu. Okey, selalunya orang letak paling banyak ialah lauk. Nasi awak boleh tambah. Nasi awak boleh tambah selalu, betul tak? Okey, lepas tu nombor 7 awak letak nasi. Nombor 3 tu awak letak sayur. Sayur yang paling sikit, betul? Jadi itu namanya nombor bercampur. Nombor bercampur bermaksud ada 3 nombor dalam pecahan. Satu nombor yang paling besar, lagi 2 tu tak kisah nak jadi besar ke kecil. Boleh? Itulah contoh nombor bercampur. Boleh faham tak setakat ni? Tak faham? Okey, sekejap ni Mel. Saya bagi tahu contoh. Saya bagi contoh ni saya suka sikit ni. Allah Akbar. Sekejap Emil. Emil kenapa hari ni tutup kamera? Tengok buat apa tu? Makan? Minum? Okey, contoh. Ni contoh 2, 1/7. 6, 3/8. Okey. Dia tak samakan dengan pecahan wajar dengan pecahan tak wajar. Dia ada 3 nombor. Nombor yang besar. Okey, nombor yang besar tu namanya nombor bulat. Okey, namanya nombor bulat. 1 dengan 7 tu tak kisah nak jadi besar ke bawah ke kecil, tak kisah, tak salah. Ini namanya nombor bercampur. Boleh? Okey, saya bagi awak dalam 1 minit untuk awak salin nota tadi pecahan wajar dengan pecahan tak wajar tu, yang 3 gambar tadi tu. Supaya awak faham, rupanya macam ni rupanya. Contoh. Siapa yang dah download hari tu awak dah baca, alhamdulillah. Okey. Ya, saya ambil nota tu. Saya bagi awak masa salin hanya 1 ke 2 minit saja. Okey, silakan. Jadi 3 jenis. Pecahan wajar, ingat, budak kurus duduk atas, budak gemuk duduk bawah. Pecahan tidak wajar, budak gemuk duduk ke atas, budak kurus duduk ke bawah. Nombor bercampur ada 3 nombor, 1 nombor paling besar dan 2 nombor belakang dia tak kisah besar ke kecil. Yang penting ada 3 nombor. Sekejap, saya nak tengok jap soalan saya yang mana itu. Soalan awak memang saya dah sediakan untuk kita tengok sama ada awak faham atau tidak berkenaan dengan jenis-jenis pecahan. Siapa yang dah siap, komen dah siap. Soalan yang saya buat ni, soalan yang
sangat sikit je dalam 8 soalan. Okey. Dan soalan tu telah pernah dijawab seramai 300 orang. Boleh? Okey, link je saya nak bagi dekat mana? Saya nak bagi dekat dalam Zoom je boleh? Boleh tak? Saya bagi dalam Zoom je linknya. Bercampur berapa? Bercampur adalah 3 nombor sahaja. Nombor besar satu, yang kecil nombor tu. Okey, cuba awak tengok link saya letak dekat dalam chat tu. Awak boleh tekan tak? Saya bagi awak masa jawab dan saya biar je Zoom ni hidup. Cuba tengok dekat chat, saya ada bagi soalan asas pecahan. Soalannya ada 8 soalan sahaja. Dan kalau dah dapat markah, kongsikan saya markah berapa. Silakan, soalan tu hampir 300 orang dah jawab dah. Hanya nak ajar macam mana bezakan pecahan wajah, pecahan tak wajah. Tak, dekat dalam ni, dekat dalam chat. Nokman ada dalam chat. Cuba tekan. Boleh tekan. Okey, kalau boleh tekan terus jawab. Saya bagi awak masa menjawab dalam masa 5 ke 10 minit lah. 5 minit lah. Ataupun 10. Tengok nanti macam mana. Okey, masuk ke? Tekan, masuk terus jawab. Saya biarkan awak punya Zoom ni dulu kejap. Terus jawab soalannya. Okey, pastikan jawab betul-betul. Okey, tak payah keluar tak apa. Awak terus jawab je. Saya tunggu dulu. Nanti kalau dah siap, komen markah awak berapa. Saya ada je kat sini. Saya tunggu. Cuma yang lain pun sama. Tekan link yang saya letak dekat dalam chat tu. Saya bagi sekali lagi siapa yang tak dapat. Terus jawab. Terus jawab. Jangan risau. Kalau terkeluar, masuk balik je lah. Yang lain dah jawab belum? Jangan tak jawab. Ada mak ayah yang tolong bantu saya send link dekat WhatsApp. Saya baru nak letak. 5 minit Sekarang dah tinggal lagi 3 minit. Dah ada yang jawab dah. Bagus. Alhamdulillah. You think you're too busy to invest online? With eToro, you just log in. Last tu apa? Last tu tulis je lah apa-apa. Soalan tu senang ke susah. Nombor 12 tu macam mana? Rasa-rasa macam mana? Kedua last Kedua last. Pecahan yang lebih besar. Tak apa, awak jawab dulu. Yang tu walaupun saya tak jawab dulu. Nanti saya terangkan. Saya cuma nak tengok 5 soalan yang awal tu je. Siapa betul, siapa salah. Okay dah? Masa mencemburui kita ni.
Dah 100/80. Ya betul Aisyah ni. Markah saya ada berapa je? Okey. Ya. Sudah? Sudah Azra? Belum. Okey, sila. Kenapa Emir? Sedih sangat? Jangan risau. Pecahan banyak lagi saya nak ajar kawan. Untuk pecahan sahaja sebenarnya ada banyak topik. Dan dia akan makan masa 2 bulan. Banyak tak? Okey, 1 minit lagi. Okey, masa dah tamat. Masa dah tamat. Jadi Godzilla versus Kong the movie I watch. Itulah. Seronoklah awak dah tengok. Saya tak tengok lagi. Okey. Jadi alhamdulillah pecahan wajar dengan pecahan tak wajar. Berdasarkan apa yang saya tengok sekarang ni dekat awak punya jawapan. Okey. Sebaik apa ramai juga yang salah. Tapi salah tu benda yang saya belajar sebenarnya. Tak ada masalah. Okey. Saya cuma tengok soalan 5 soalan pertama, kebanyakan ni semua betul. Saya tahulah bezakan apa dia pecahan wajar, apa pecahan tidak wajar, apa dia nombor bercampur. Okey. Jadi jom kita tengok seterusnya. Cikgu, nombor bulat tu macam mana? Nombor bulat tu adalah nombor yang besar tadi. Kan kat dalam nombor bercampur tu kan, ada nombor yang besar. Itu namanya nombor bulat. Okey? Boleh? Yang awak tulis dekat nombor 2 tu. Okey. Jadi jom kita tengok topik yang pertama dalam pecahan. Tadi belum topik lagi. Tadi baru mukadimah, perkenalan kepada pecahan. Okey. Jadi untuk dalam bentuk soalan tambah ataupun pecahan ni ada banyak. Ada soalan tambah, ada tolak, ada darab, ada bahagi. Dan semua tu senang kalau awak betul-betul belajar dan awak faham. Okey, jadi kita tengok dulu soalan pertama iaitu soalan tambah. Okey. Ini dalam buku teks tak ada Ini adalah antara nota yang saya buat. Saya tak guna bahasa buku teks. Okey. Jadi pecahan ni ada terbahagi kepada 3 jenis. Tapi hanya untuk soalan tambah dan tolak sahajalah. Tambah dan tolak awak boleh guna benda yang sama. Formula yang sama. Okey, pecahan yang pertama ialah pecahan sama bawah. Okey, apa dia pecahan sama bawah tu cikgu? Okey, kita tengok dulu. Apa dia pecahan sama bawah? Pecahan sama bawah bermaksud nombor di bawahnya adalah nombor yang sama. Perasan tak nombor 10 tu dengan 10 adalah nombor yang sama? Jadi bila jumpa nombor sama kat bawah, hanya tambahkan sahaja nombor di atas. Kalau tolak-tolak lah, kalau tambah-tambah lah. Cikgu nak tanya yang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 tu apa? 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okey. Jadi ini adalah pecahan yang pertama iaitu pecahan sama bawah. Yang itu, yang kat bawah tu, yang itu awak boleh bagi tahulah. Kalau susah tulis nombor 1, nombor betul nombor 5. Kalau senang nombor 1. Okey, ini adalah pecahan yang pertama iaitu pecahan sama bawah. Jadi apa yang buat? Tengok bawah dia dulu. Sama tak 10? Sama. 10 dengan 10. Jadi jawapannya awak kena tulis 10 juga dekat bawah. Tapi apa yang berlaku ialah nombor dekat atas tu awak kena tambahkan. Okey, saya tukar warna jap supaya awak nampak warna apa.
Okey, jadi 3 tambah dengan 3, ni tambah sama dengan 6. Bawah tak payah tambah. Bawah hanya tulis balik je nombor tu 10. Atas tambah dengan atas. 3 tambah 3, 6 lah. Jadi bawahnya 10, jadi 6 per 10. Okey, ni contoh yang pertama. Saya akan bagi contoh lagi ni. Saya nak bagi contoh lagi. Saya tak faham, okey tak apa. Saya bagi contoh lagi. Ni contoh dalam ni, contoh biasa je. Okey, contoh. Okey, tengok dulu. Jangan terus buat. Sebab kejap lagi, saya akan bagi soalan juga. Okey, contoh. 1/2 tambah dengan 1/2. Okey. Bila nak jawab soalan pecahan, tak kisahlah pecahan apa pun, kecuali darab dan bahagi. Okey, mula sekali awak kena tengok pembawah dia. Pembawah tu nama yang bawah lah. Saya senang panggil yang bawah. Okey. Bawah dia 2. Betul tak bawahnya 2? Sekarang sama tak nombornya? Sama. Bila sama, tulis balik 2. Sudah habis. Okey, yang bawah dah selesai lah sebab dia tulis nombor yang sama 2, 2, 2, 2. Okey, apa yang berlaku yang atasnya pula kena tambahkan. 1 tambah dengan 1. Ya. Baiklah pula sini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jawapannya ialah 2/2. Boleh Zara? Okay, saya bagi contoh lagi. Jangan risau. Saya suka bagi contoh sampai awak faham. Sebab hari ni awak dapat 1 pun cukup. Okay, contoh lagi. 3/10 tambah dengan 2/10. Okay, benda pertama sekali bila awak jumpa pecahan macam ini, awak kena buat apa? Awak tengok dulu bawah dia. Sama tak? Sama tak bawah dia? Sama. Bila sama, tulis je balik 10. Dah selesai. Apa yang berlaku ialah yang atas kena tambahkan. Okey, 3 tambah dengan 2. 3 tambah 2 sama dengan apa? 5. Jadi jawapannya ialah 5/10. Yang ni dah jam 3, dah jam 4 belum masuk lagi. Dah jam 4:09:05 minit. Okey. Salah masuk lah tu, Zaim. Okey, boleh? Siapa yang faham? Cuba komen sikit faham. Saya akan bagi beberapa soalan untuk awak jawab kejap lagi. Faham ya? Okey, bagus. Siapa yang faham? Okey, yang lain faham tak? Ini adalah soalan yang paling senang sebab bila pembawahnya sama. Okey. Bila pembawahnya sama. Okey, boleh? Level faham 10/10 bagus. Dah main pecahan ni pandai awak Tulis 10/10 lah. 100/10. Okey, itu adalah benda yang pertama. Okey, sekarang ni saya bagi satu soalan. Semua orang kena jawab. Okey, semua orang kena jawab soalannya. Okey. Terus tulis kat komen, jangan tulis dekat dalam saya punya whiteboard. Okey. Contohlah soalannya ialah 4/12 tambah dengan 2/12. Okey. Berapa jawapannya? Silakan. Apa boleh buat? Easy sangat cikgu. Tak apa. Benda ni adalah asas. Awak asas dah power, barulah kita belajar penilaian pula. Okey, sekejap. Kita tengok dulu jawapan kawan-kawan kita. Sebab sekarang ni pelajar yang ada dalam ni adalah lebih kurang 13. Jadi jawapan yang saya bawa terima 2, 4, 6, 8. Baru 9. Mana yang lain? Okey, bagus. Jadi jawapannya ialah 6/1. Aish, Nokman. Nombor hilang tu, tertinggal nombor tu. 1/12. Okey, jawapannya ialah. Okey. Jawapannya ialah, mari saya tunjukkan. Okey, benda pertama sekali awak kena buat ialah tengok dulu bawah dia. Sama tak? 12, 12. Sama lah cikgu. Okey, tulis itu 12. Begitu. Jadi seterusnya 4 tambah dengan 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi jawapannya ialah 6/12. Okey, tahniah siapa yang jawab betul. Saya pun seronok juga bila semua boleh jawab betul. Tapi saya berikan lagi satu soalan. Okey, saya berikan lagi soalan kuis lagi.